Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Berita terkini Bomba Channel edisi Jumaat 23 Julai 2021. Bersama saya Dianti Hussein dari Bilik Berita Bomba Channel. Kita mulakan berita pagi ini dengan statistik panggilan kecemasan harian. Sehingga jam 8 pagi tadi, Pusat Pengurusan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia merekodkan sebanyak 539 panggilan kecemasan melibatkan 133 panggilan kebakaran, 143 panggilan penyelamatan dan 263 panggilan khidmat khas. Manakala bagi statistik operasi COVID-19 pula sehingga Khamis 22 Julai 2021, sebanyak 49,963 operasi COVID-19 telah dilaksanakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia melibatkan 33,556 disinfeksi bangunan, 4,938 pemindahan mangsa, 215 pemeriksaan keselamatan kebakaran stesen kuarantin, 8 operasi Humanitarian Assistance dan Disaster Relief HADR, 451 operasi pengurusan jenazah, 92 bertugas di pusat pemberian vaksin dan 10,703 lain-lain tugas. Bagi operasi sanitasi awam, sejumlah 33,556 operasi disinfeksi yang merangkumi 157 zon iaitu 120 zon merah, 14 zon jingga, 18 zon kuning dan 5 zon hijau mengikut pengelasan Pejabat Kesihatan Daerah PKD yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pada 22 Julai 2021 Khamis, sebanyak 181 operasi disinfeksi meliputi 74 zon merah, 2 zon jingga dan 4 zon kuning telah dilaksanakan yang melibatkan 13 buah negeri iaitu Selangor 22 operasi, Negeri Sembilan 14 operasi, Johor 11 operasi, Sarawak 25 operasi, Pahang 2 operasi, Sabah 19 operasi, Perak 13 operasi, Melaka 31 operasi, Kelantan 30 operasi, Pulau Pinang 15 operasi, Terengganu 7 operasi, Kedah 4 operasi, Perlis 1 operasi serta 3 buah wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur 10 operasi, Putrajaya 20 operasi dan Labuan 2 operasi. Sehingga kini operasi telah merangkumi 23,688 premis yang terdiri daripada 3,863 pusat perniagaan, pasaraya 402, pasar awam 902, stesen pengangkutan awam 444, tempat ibadat 3,541, kawasan perumahan 2,490, lain-lain perisma kerajaan 8,956 termasuk 316 pusat tahfiz, 2,218 sekolah kerajaan dan 850 premis PDRM. Kita teruskan dengan laporan insiden kebakaran yang melibatkan kebakaran rumah separuh kekal beralamat di nombor 141 Kampung Kabut Pekan Awah Maran, Pahang pada jam 11.40 pagi semalam. Rumah yang berkeluasan 20 kali 30 kaki itu musnah hampir 90% dijilat api. Menurut Komandan Operasi sebaik sahaja menerima panggilan kecemasan, beliau bersama anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Maran bergegas ke lokasi kejadian untuk kerja-kerja pemadaman. Tiada mangsa yang terlibat dalam kebakaran tersebut. Dalam kejadian berasingan, Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Penyu Sabah telah menerima panggilan kecemasan pada jam 12.49 tengah hari melibatkan kebakaran sebuah rumah beralamat di Kampung Kiabo, Kuala Penyu Sabah. Dalam kejadian tersebut, sebuah rumah separuh kekal berkeluasan 30 kali 40 terbakar 90%. Tiada kecederaan dan kemalangan jiwa dilaporkan. Kita beralih ke info seterusnya. Pusat Gerakan Operasi Negeri Johor menerima panggilan kecemasan kebakaran stor terbuka melalui talian 999 pada 22 Julai 2021 jam 3.28 petang beralamat di Jalan Cemerlang, Kampung Seri Serdang, Taman Tampoi Utama, Johor Bahru. 2 jentera FRT, 1 jentera LFRT, 1 jentera AMRS dan 2 unit RIP dari Balai Bomba dan Penyelamat Lakin serta 1 jentera FRT dari Balai Bomba dan Penyelamat Iskandar Puteri dengan kekuatan keseluruhan seramai 27 anggota telah dihantar ke tempat kejadian.
Menurut operasi pegawai bomba kanan 2 Lasidin bin Naryano, setibanya di tempat kejadian didapati berlaku kebakaran melibatkan sebuah stor terbuka tempat simpanan peralatan bas jenis kekal berkeluasan 250 x 80 kaki. Dalam kejadian tersebut, kebakaran telah disedari oleh penduduk setempat yang ternampak asap yang tebal dari jauh lalu menghubungi pihak bomba bagi mendapatkan bantuan. Terdapat 6 orang pekerja sedang bekerja di dalam kejadian tersebut namun dapat menyelamatkan diri. Kesan kebakaran telah memusnahkan 45% dari keseluruhan stor tersebut. Kebakaran tidak melibatkan sebarang kehilangan nyawa. Punca kebakaran dan nilai kemusnahan masih dalam siasatan. Operasi ditamatkan pada jam 4.54 petang. Lagi info kebakaran. Pusat Gerakan Operasi Perak telah menerima panggilan kecemasan pada jam 11.58 malam melibatkan kebakaran 3 buah rumah binaan kekal di alamat 173E Jalan Kampung Padang Tembak, Taman Puncak Kampar. Kebakaran mengakibatkan rumah pertama musnah 90%, manakala rumah kedua 80% dan rumah ketiga musnah 40%. 2 buah jentera iaitu dari Balai Bomba dan Penyelamat Kampar dan Balai Bomba dan Penyelamat Tapah telah diarahkan ke tempat kejadian. Akibat dari kebakaran tersebut, seorang lelaki berusia dalam lingkungan 50-an ditemui rentung dalam kejadian ini. Masa dijumpai di hadapan pintu rumah dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Manakala isteri beliau mengalami sesak nafas dan telah dibawa ke hospital untuk rawatan selanjutnya. Operasi tamat pada jam 3.33 pagi. Kita beralih ke laporan insiden kemalangan jalan raya. Kejadian melibatkan satu kenderaan jenis Mitsubishi Pajero Sport yang telah terbabas. Pusat Gerakan Operasi PGO Pahang telah menerima panggilan dari MERS 999 dan telah mengarahkan Balai Bomba dan Penyelamat Cini ke lokasi kejadian dengan kekuatan 6 anggota bersama 1 jentera FRT dan 1 jentera VFRV. Menurut Komandan Operasi, sebaik sahaja sampai ke lokasi kejadian, didapati seorang mangsa lelaki dewasa telah tercampak keluar dari kenderaan dan disahkan meninggal dunia. Mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Di Port Dickson Negeri Sembilan, 3 petugas klinik kesihatan Bukit Pelanduk Cuah tidak sedarkan diri ketika tiba di Hospital Port Dickson pagi tadi ketika membawa rakan mereka yang rebah di klinik kesihatan tersebut. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Ahmad Mukhlis Mokhtar berkata, pada awalnya pasukan bomba menerima panggilan pada pukul 9.30 pagi yang memaklumkan terdapat kebocoran gas di klinik kesihatan berkenaan dan anggotanya ke lokasi bagi pemeriksaan. Menurutnya, hasil pemeriksaan bagaimanapun mendapati tiada kebocoran gas berlaku di premis tersebut. Difahamkan seorang petugas klinik tersebut yang merupakan lelaki berusia 29 tahun telah rebah di foyer klinik sebelum 3 rakan sekerjanya membantu membawanya ke hospital menggunakan sebuah ambulans. Sebaik sahaja tiba di hospital, kesemua mangsa didapati pengsan dan tidak sedarkan diri. Sementara itu, pakar pasukan khas bahan kimia berbahaya Hazmat Negeri Sembilan, Timbalan Penguasa Bomba Muhammad Idris berkata, pihaknya mempercayai berlaku kebocoran gas di dalam ambulans apabila pihak Hazmat dapat mengesan lebihan karbon monoksida dengan bacaan 100 ppm di dalam bahagian belakang kabin ambulans tersebut serta menyebabkan staf yang berada di dalam kabin pengsan. Satu lelaki India berumur 29 tahun disahkan meninggal dunia. Operasi tamat sepenuhnya pada jam 3.17 petang. Setelah 2 hari mencari dan menyelamat kanak-kanak hilang di Kampung Kuala Apas Tawau, Sabah, akhirnya berakhir dengan suasana pilu apabila kanak-kanak tersebut dijumpai mati di dalam sungai. Mangsa dipercayai keluar bersama ibunya namun dipercayai tiba-tiba hilang. Usaha menjejaki mangsa menemui jalan buntu sehingga terpaksa disambung keesokan harinya. Mayat mangsa ditemui oleh anggota bomba pada jam 12.25 tengah hari di kawasan sungai dengan menggunakan but orang kampung. Hasil pengecaman oleh ahli keluarga mendapati mangsa adalah benar seperti yang dilaporkan. Seterusnya, mayat mangsa diserahkan kepada pihak PDRM untuk tindakan selanjutnya. Khamis 22 Julai 2021, seorang warga emas mengambil keputusan untuk ke Balai Bomba dan Penyelamat Pakar bagi mendapatkan bantuan untuk memotong 2 cincin yang terlekat di jari manis tangan kirinya. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pakar, penolong penguasa bomba Muhammad Aidil Khairim bin Abdul Wahab,
Wanita berusia 67 tahun dari Felda Kertih 6 itu hadir ke balai berkenaan dengan ditemani oleh anak lelakinya kira-kira jam 9.21 pagi. Katanya mangsa terpaksa menahan kesakitan selama 2 hari berikutan gagal menanggalkan cincin tersebut selepas mengalami bengkak dan luka pada jari manis. Mangsa yang mengidap kencing manis memaklumkan sudah mencuba berbuat demikian semenjak 2 hari yang lalu namun tidak berjaya kerana jarinya yang semakin membengkak. Anggota bomba yang bertugas menggunakan alat pemotong khas bagi menanggalkan kedua-dua cincin tersebut. Sekian dahulu berita terkini untuk hari ini. Amalkan norma baru, jaga jarak, jaga kebersihan. Kita jaga kita, lindung diri, lindung semua. Teruskan kesetiaan anda bersama Bomba Channel, info keselamatan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.